nukilan daripada Al-Imam siapa? Imam apa? Tajuddin As-Subki, yaitu i'lam anna ahla sunnati wal jama'ata kullahum qad ittafaqu ala mu'taqadi ma yajibu wa ma yajuzu wa ma yastahil wa in ikhtalafu fi turuqi wal mabadi al musilah lidzalika. Perbezaan itu hanyalah perbezaan dalam mabadi dan turuk, asas dan jalan yang menyampaikan kepada akidah itu. Maka digolongkan kepada 3 kumpulan. Pertama, ahlul hadis. Jadi ahlul hadis ini merujuk kepada orang yang tariknya, orang yang tarik mereka dalam akidah adalah apa? Tak tulis habis ni. Mu'tamadu mabadi'ihim al-adillatu sam'iyah, al-kitabu wa sunnatu wal ijma'. Itu yang pentingnya, kena tambah tu. Mu'tamadu mabadi'ihim al-adillah sam'iyah. Jadi ahlul hadis daripada kalangan ahlus sunnah wal jamaah, tarik mereka ataupun sandaran mereka adalah dalil-dalil sam'iyah, iaitu naqliyah, Alkitab, As-Sunnah, Al-Ijma'. Yang kedua adalah ahlun nazari, al-aqli, was-sina' al-fikriyah. Itu pun tulis tak habis kak. Wahum al-asya'irah wal-maturidiyah. Tambah tu. Nombor 2 tu tambah wahum al-asya'irah wal-maturidiyah. Dan yang nombor 3, ahlul wujdan wal kashaf, wahum as-sufiyah, wahum as-sufiyah. Mabadi'uhum, nombor 3 ni, mabadi'uhum ahlun nazar wal hadithi fil bidayah wal ilham fil nihayah. Mabadi'uhum, mabadi ahli nazar wal hadithi fil bidayah wal ilham fil nihayah. Mabadi'uhum, mabadi ahli nazar wal hadith fil bidayah wal ilham fil nihayah. Wal ilham fi nihayah. Habis. Jadi yang 2 perkara yang pertama tu ma'ruf. Faham? Ma'ruf. Ma'ruf di kalangan orang yang mempelajari ilmu akidah, iaitu dengan bahasa yang lain, taifah yang pertama itu dipanggil salaf. Faham? Taifah yang kedua itu dipanggil khalaf. Ataupun taifah yang pertama itu dipanggil ahli hadis, taifah yang kedua itu dipanggil mutakallimin. Faham? Dipanggil mutakallimin. Adapun yang ketiga itu
biasanya kalau dibahaskan tidak tidak diceritakan. Yang nombor 3, dia agak rumit sikit. Yang nombor 3. So kita memfokuskan pada yang nombor 1, nombor 2. Nanti kita boleh ambil nas daripada Imam Nawawi misalnya dalam kitab Syarah Muslim. Jadi beliau ketika mensyarahkan hadis sifat. Hadis sifat ni maksudnya hadis-hadis yang di dalamnya ada sifat mutasyabihat. Contohnya menisbahkan yad pada Allah, menisbahkan qadam pada Allah. Maka Al-Imam An-Nawawi ketika mengulasnya, dia kata ulama kita terbahagi kepada 2 dalam perkara ini. Pertama ahlul hadis, yang kedua mutakallimin. Apa yang saya ingin tegaskan, maksudnya Al-Imam Nawawi pun mengiktiraf bahawasanya sama ada salaf ataupun khalaf, sama ada ahlul hadis ataupun mutakallimin, masing-masing adalah ahlu sunnah wal jamaah. Itu maksud dia. Bukan hanya yang disebut sebagai ahlul hadis saja, ataupun hanya ahlul kalam saja, tak. Ini penting ni, faham perkara ni, kerana ada kumpulan manusia yang dia berlaku ifrat dan tafriq. Satu yang mengatakan ahlul hadis ataupun salaf sahaja manhaj tu, itu sahaja yang hak, yang lain semua batil. Ataupun hanya cara kalam sahaja, selain daripada itu batil. Maka itu semua adalah 2 bahagian ataupun 2 hujung yang ekstremis. Yang haknya inilah dia. Kerana perbezaan itu bukan perbezaan pada madmun ataupun isi akidah, tetapi macam yang disebutkan oleh Al-Imam As-Subki, iaitu ikhtalafu fi turuqi wal mabadi al-musilah. Faham? Ini kena ulang-ulang sampai faham betul, supaya kita tak keliru tentang perkara ini. Misalnya kan, sebelum ini saya telah terangkan tiga fasa. Faham? 3 fasa kehidupan Al-Imam Abil Hasan Ali bin Ismail Al-Asy'ari. Yang pertama dipanggil Taur Al-I'tizal, yang kedua dipanggil Taur Taghlibut Ta'wil 'ala Tafwid, dan yang ketiga Taghlibul Tafwid 'ala Ta'wil. Faham? Maka maksudnya di kalangan ulama Asy'ariyah pun ada yang seperti itu. Itu kita akan bahaskan lanjut lagi dalam ibarat seterusnya lah, berkaitan dengan ayat sifat. Jadi setelah kita menceritakan secara ringkas tarjamah Al-Imam Abil Hasan Al-Asy'ari, Al-Imam Abu Ja'far At-Tahawi Al-Warraq, maka kita masuk dalam kitab. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bi'ulumihi wa 'ulumi masyayikhina fid darain amin. Hadza dzikru bayani i'tiqadi ahli sunnati wal jamaah ala madhhabi fuqaha'il millah Abi Hanifah Nu'man bin Thabit al-Kufi wa Abi Yusuf Ya'qub bin Ibrahim al-Ansari wa Abi Abdullah Muhammad bin al-Hasan al-Shaybani ridwanullah alaihim ajma'in wa ma ya'taqiduna min usuliddin wa ma yadinuna bihi li rabbil alamin wa ma yadinuna bihi li rabbil alamin. Okey.
hadza. Jadi hadza mubtada'. Mubtada' yang datang dalam bentuk isim isyarat. Zikru khabar. Bayani mudhaf. I'tiqad mudhaf kepada mudhaf. Ahli mudhaf kepada mudhaf kepada mudhaf. Sunnah wal sunnah pun mudhaf lah. Faham? Al-jamaah ataf kepada sunnah. Ala madhhabi hal kepada bayan. Faham? Hadza bermula ini adalah sebutan bagi penjelasan kepada i'tiqad bagi ahli sunnah wal jamaah hal keadaan bukan ala ni hal kepada i'tiqad. Hal keadaan i'tiqad itu atas mazhab fuqaha millah, iaitu agama. Nama kitab ini Bayan As-Sunnah wal Jamaah ataupun Bayan I'tiqad As-Sunnah wal Jamaah. Ini nama kitab ni. Mungkin diambil daripada permulaan ni lah. Ini mukaddimah daripada Al-Imam Tahawi ni, ringkas je. Tapi mukaddimah ini menentukan perjalanan kitab ni. Jadi bila disebut hadza ni isim isyarat. Bila ada isim isyarat, maka kita akan mencari musyar ilaih. Faham? Tetapi bila isim isyarat ini dia datang dahulu. Faham? Dia datang dahulu, maksudnya sebelum dia tu tak ada apa-apa perkataan. Sebelum dia tidak ada apa-apa perkataan. Maka ulama bahaskan musyar ilaih ni apa dia? Ini apa yang ini? Faham? Yang ditunjukkan kepada ini tu apa? Ini perbahasan biasa. Bukan dalam kitab ni je, kitab lain pun bahaskan. Sama je. Kalau dalam mukaddimah ada mula dengan isim isyarat, sama je bahasan dia. Kalau kamu ingat apa yang saya terangkan ni, maka boleh dikiaskan pada mana-mana kitab yang permulaan dia guna ibarat lebih kurang macam ni. Contohnya kitab Waraqat. Hadhihi waraqatun tajtamilu ala ma'rifati usulin min usulil fiqh. Kan? Contoh. Maka hadhihi itu kembali kepada apa? Ini haza, itu hazi, sama je isim syarat. Maka dia ada dua ihtimal. Faham? Dua ihtimal. Ihtimal yang pertama, musyar ilaih itu adalah benda hissi. Benda hissi. Hissi itu macam contohnya saya kata haza Zaidun. Ini Zaid. Saya isyaratkan kepada physical Zaid. Faham? Itu dipanggil musyar ilaih itu hissi. Benda-benda yang boleh dilihat. Benda yang boleh diakses oleh panca indera lah. Itu dipanggil hissi kan. Datang daripada perkataan his. Datang daripada perkataan hawas. Hawas tu panca indera. Panca indera. Hawasul khams. Panca indera 5. Panca indera. Jadi panca indera ni dia bahasa Sanskrit. Panca indera pun Sanskrit. Kita ada panca delima, panca sila, panca indera. Faham? Daripada bahasa Sanskrit panch. Kalau Urdu pun panggil panch. Panch ni maksudnya 5. Faham? Sebab itu panca yang saya sebut tadi 3 tu semua 5. Panca sila maksudnya sila tu tiang. Ada 5 tiang.
rukun lah, rukun negara. Bahasa Indonesia panggil Pancasila. Kita panggil rukun negara. Arab lagi kan, dia Sanskrit. Rukun. Rukun bahasa Arab. Jadi Pancasila maksudnya 5 tiang. Menjadi tonggak kepada tiang kepada negara. Itu Indonesia punya rukun negara. Jadi kita Panca Indra. Itu selingan je. Nak bagi tahunya Panca tu dia berasal bahasa Sanskrit. Urdu pun panggil Panch. Panca delima, dia 5. Okey. Jadi satu, dia kembali kepada hissi. Ini hissi tu, jadi ulama kata kalaulah musyar ilaih tu dia adalah merupakan benda yang boleh nampak. Jadi musannif dia nak isyaratkan kepada apa? Dia nak isyaratkan kepada kitab yang dah siap. Faham? Maksudnya kitab itu musannif tulis dulu, baru dia tulis mukadimah. Faham? Selesai tulis kitab, barulah tulis mukadimah yang pendek ni. Maksudnya ini dia isyaratkan kepada kitab yang dah siap ni, yang kat depan tu. Ini maksudnya yang aku dah tulis ni adalah, faham? Ila akhiri. Itu satu ihtimal. Satu lagi ihtimal, musannif tulis mukadimah dulu, kemudian baru tulis kitab. Maka kalau tulis mukadimah dulu baru tulis kitab, musyar ilaih itu adalah benda yang dalam zihin. Faham? Dalam zihin. Ini maksudnya yang dalam zihin aku, yang dalam perancangan aku. Yang hadir di zihin. Musyar ilaihnya dia jadi apa? Al-hadir fi zihin. Yang tadi itu apa? Al-hissi. Benda yang memang dah ada. Dia ada 2 ihtimal. Kalau ihtimal pertama, maknanya musannif tulis dulu kitab isi, baru tulis mukadimah. Kalau ditulis mukadimah dahulu dan disusuli oleh isi, maka dia merujuk kepada benda yang tak ada. Tak ada di luar, tetapi ada dalam zihin. Daripada kedua-dua ihtimal itu, ihtimal yang lebih rajihnya adalah dia adalah merupakan isyarat kepada benda yang dalam zihin. Ihtimal nombor 2. Faham? Kerana apa? Kerana dia lebih sesuai dengan makam musannif. Orang yang hebat ni, dia masa nak tulis mukadimah kitab, semua isi yang dia nak tulis itu sudah ada dalam fikiran dia. Faham? Semua dah ada dalam fikiran dia. Tinggal dia nak luahkan dalam bentuk tulisan, dalam bentuk aksara. Faham? Tulisan. Dan ini lebih rajih, sebab dia lebih sesuai dengan makam musannif yang hebat kan. Ulama dahulu tulis kitab ni sambil-sambil je. Tak perlu berkerut dahi. Begitu mewah dia punya ilmu dia. Okey. Ini perbahasan yang bukan hanya khusus kepada akidah tahawiyah, yang lain pun sama. Jadi bila sampai kitab kamu pun syarah macam tu juga. Sama je. Cuma mungkin setengah kitab kedua-dua ihtimal tu sama. Mungkin tulis mukadimah dulu, mungkin tulis mukadimah kemudian, mungkin. Faham tak? Khususnya kalau mukadimah dia tu panjang. Jadi kemungkinan tulis kitab dulu baru tulis mukadimah. Kemungkinan. Faham? Okey. Hadza zikru bayani. Ini adalah sebutan bagi menjelaskan. Zikru bayan. Jadi zikru bayan ni mana tadi?
zikir. Zikir ni ada dua jenis zikir. Zikir ni maksudnya sebutan lah. Satu, zikir ni adalah zikir qalbi ataupun nafsi. Yang kedua, zikir lisani. Zikir lisani. Zikir ni bukan zikir yang bahasa Melayu tu orang sebut zikir-zikir, bukan. Zikir ni sebutan lah. Sebutan. Jadi sama ada kita kata ini adalah sebutan. Sebutan. Sama ada sebut atas lidah. Kalau sebut atas lidah ni dipanggil apa? Zikir lisan. Zikir lisani. Kalau sebut dalam hati, dia dipanggil zikir qalbi ataupun nafsi. Jadi sebutan-sebutan tentang akidah ni, sebutan yang dalam diri ke, ataupun sebutan yang atas lidah. Faham tak? Sebutan yang atas lidah. Kita belajar dalam ilmu mantik kan, ada istilah dipanggil ad-dal dan madlul. Faham? Ad-dal dan madlul. Apa maksud dal madlul? Dal ni maksudnya yang menunjukkan, madlul yang ditunjukkan. Okey. Antara lafaz dengan makna, yang mana satu dal, yang mana satu madlul? Nama apa? Bin Rahman bin Mazlan. Oh, saya kenal. Okey. Lafaz dengan makna. Lafaz dal, makna dal, lafaz kacang panjang. Makna apa? Okey, jelas benda tu biasa je. Bukan rumit pun. Jadi lafaz ni dal, dia menunjukkan. Makna madlul yang ditunjukkan. Jadi maksudnya bila begitu, yang mana satu datang dulu? Makna datang dulu ke ataupun ungkapan datang dulu? Makna yang dibahaskan ataupun dengan nama lain orang panggil kalam nafsi. Faham? Dan syair yang selalu dirujuk dalam kitab nahwu kan, innal kalama la fil fuadi wa innama kan. Sesungguhnya kalam itu yang dalam hati. Jadi bila saya bercakap, sebenarnya saya ungkapkan benda yang dalam hati. Ungkapan ni hanyalah apa? Ungkapan ni hanyalah wasilah, sebagai alat komunikasi. Tetapi dia mentakbirkan dan mengungkapkan isi kan, isi makna. Jadi ini adalah sebutan. Ini adalah sebutan. Jadi sama ada sebutan itu, sebutan dia merujuk kepada yang dalam hati ni, kemudian diungkapkan oleh lidah, ataupun dia itu menunjukkan kepada yang diungkapkan atas lidah. Jadi zikru bayani ni, zikru mudhaf, bayani mudhafun ilaih. Jadi zahirnya zikru bayani, idafat dia itu adalah idafat masdar lil maf'ul. Faham? Idafat apa? Masdar lil maf'ul. Ini adalah sebutan bagi penjelasan. Maknanya zakara bayan, telah menyebut ia akan penjelasan. Maka kalau kita kata begitu, maksudnya itu adalah idafat masdar kepada maf'ul. Jangan belajar dalam nahwu kan. Apa contohnya?
apa ayat dia? Au it'amun, apa ayat dia? Biasanya dalam kita nama bagi contoh apa? Idhafah masdar macam lah kan. Au it'amun fi yawmin dhi masghabah, ta'amu masakin min awsati. Kalau ta'am tu dengan makna it'am, maka maknanya idhafat kepada maf'ul. Ini adalah sebutan bagi penjelasan. Penjelasan bagi i'tiqad, bagi ahli sunnah. Saya sengaja terjemah bagi tu nak zahirkan dia punya idhafat tu idhafat apa. Jadi kalau i'tiqad bagi ahli sunnah, faham? Maksudnya lam itu lam lil ikhtisas ke? I'tiqad yang khusus bagi ahli sunnah wal jamaah, ataupun i'tiqad yang dimiliki oleh ahli sunnah wal jamaah. Habis. Jadi ada 3 perkataan yang perlu dibahaskan, tapi kita tak ada masa. So kita akan bahaskan perkataan bayan dulu. Ini penting. Ini penting diambil berat oleh Syekh Saif Odah. Dia masih lagi dalam nak mengukuhkan bahawasanya isi kandungan kitab ini bagaimana ia ditafsirkan. Maka bayan ni maksudnya adalah tafsil. Bayan ni maksudnya adalah tafsil, perincian. Bayan yang dimaksudkan daripada bayan ini adalah tafsil. Dan bila dikatakan bayan itu maknanya tafsil, maka maknanya penjelasan dalam kitab ini bukanlah mujmal. Faham? Bayan ni maksudnya tafsil. So bila bayan tu maksudnya tafsil, maka maknanya penjelasan dalam kitab ini bukanlah mujmal. Jadi apa maksud dia? Maksud dia adalah, apa maksud sesuatu kalam itu mujmal? Apa maksud sesuatu kalam itu mujmal? Kalam mujmal ni dia ada 2 makna. Dia ada 2 makna. Mujmal ni lawan dia mufassal. Masdar dia ijmal. Masdar mufassal tafsir. Mujmal ni maksud dia al-kalam alladhi la yu'rafu madluluhu. Al-kalam alladhi la yu'rafu madluluhu. Ataupun al-kalamu alladhi la yakfi li bina'il amal min nafin aw ithbat alaih, fahuwa yahtaj ila ghairi li bayani. Panjang tarif ni. Ataupun ringkaskan, al-kalam alladhi yahtaju ila ghairihi fi fahmi madlulihi. Itu mudah sikit lah. Kalam yang mujmal ni, dia perlu benda lain untuk kita tahu maksud dia. Ini kau belajar dalam usulul fiqh. Kita akan sambung. Tapi penjelasan bayan ni penting. Syekh Saif Odah ingin jelaskan di awal. Sebab apa? Dia kata ada orang yang mana dia nak jadikan akidah Tahawiyah ni macam akidah dia. Jadi dia takwil perkataan Imam Tahawi. Faham? Dia takwil, jadi dia jadi sama macam dia i'tiqad. Sedangkan kitab ini kitab yang jelas. Apa yang dimaksudkan oleh matan, itu yang dimaksudkan oleh musannif. Faham? Jadi mengatakan musannif memaksudkan begini dengan takwil perkataan dia, maka dia bercanggah dengan apa yang Imam Tahawi kata. Ini adalah bayan. Bayan maksudnya tafsil. Semua yang dalam ni adalah benda yang jelas. Bila Imam Tahawi menafikan hudud dan juga jihad daripada Allah, jadi maksudnya menafikan jihad. Itu yang poin yang paling besar. Nanti bab belakang yang mereka kata, oh Imam Tahawi maksud dia macam ni, maksud dia macam ni, maksud dia macam ni, meninggalkan makna yang sebenarnya. Wallahu a'lam bishawab. Subhanallah.